Sekiranya terdapat sebarang masalah untuk mengaktifkan kamera anda, boleh beritahu di ruangan chat. Pendapat keempat boleh hantarkan template yang telah diberi dalam grup debat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada seisi Dewan. Loceng akan berbunyi sekali pada minit pertama dan minit keempat. Selepas minit keempat, izin laluan tidak dibenarkan. Para peserta diingatkan supaya tidak bercakap melebihi tempoh yang diberikan. Jika peserta bercakap melebihi masa yang telah ditetapkan, peserta akan disenyapkan terus berikutan masa yang terhad. Dewan hari ini akan bersidang untuk bahaskan usul yang bertajuk Dewan ini akan memansuhkan peperiksaan atas talian bagi pelajar universiti. Mewakili pihak kerajaan pada hari ini adalah pasukan dari kelas B dan mewakili pihak pembangkang adalah pasukan dari kelas D. Pihak kerajaan diwakili oleh Saudari Nur Sheila Syafiqah binti Syaziman selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Saudara Muhammad Hafiz bin Roslan selaku Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan Saudari Nurul Syamim binti Imran selaku Yang Berhormat Menteri Pertahanan. Pihak pembangkang pula diwakili oleh Saudari Ilya Fazwani binti Maswan selaku Yang Berhormat Ketua Pembangkang, Saudari Chow Poh Ching selaku Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang dan Saudara Muhammad Aiman bin Muhammad Zaid selaku Yang Berhormat Pembangkang Pertama. Ahli-ahli yang berhormat, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Saudari Nur Sheila Syafiqah binti Syaziman untuk membuka Dewan Perdebatan. Dipersilakan Saudari Sheila. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Ketua Dewan Perwakilan Kerajaan, Proksi Pembangkang, seterusnya warga Dewan yang sedang bersidang sekalian. Warga Dewan sekalian, dalam keadaan COVID-19 ini, kita terpaksa menjalankan pembelajaran dan peperiksaan atas talian. Namun, untuk melaksanakan peperiksaan atas talian, terdapat pelbagai masalah yang menyebabkan kualiti penilaian pendidikan pelajar universiti di negara kita merundung. Maka kami di pihak kerajaan pada hari ini menggagaskan usul Dewan ini akan memansuhkan peperiksaan atas talian bagi pelajar universiti. Saya teruskan dengan pendefinian frasa di pihak kerajaan. Frasa pertama ialah peperiksaan atas talian. Secara literalnya, peperiksaan atas talian bermaksud ujian yang dilakukan secara maya menggunakan rangkaian internet untuk menentukan prestasi pendidikan individu. Peperiksaan atas talian yang dilakukan di negara kita bertujuan untuk menilai kefahaman para pelajar dengan menjawab soalan yang telah disediakan oleh pihak universiti dan dilaksanakannya secara serentak. Frasa yang kedua pula ialah bagi pelajar universiti. Pelajar universiti yang kami maksudkan ialah semua pelajar IPT tidak kira di peringkat asasi, diploma, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana maupun doktor falsafah. Saya beralih kepada titik pertikaian kita pada hari ini iaitu Dewan ini akan memansuhkan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, memansuhkan bermaksud membatalkan. Dalam Dewan Perdebatan hari ini, kami katakan Dewan ini akan memansuhkan peperiksaan atas talian bagi pelajar universiti kerana terdapat kekangan dan masalah yang berlaku apabila kita menjalankan peperiksaan atas talian berdasarkan dua kayu ukur iaitu ketelusan pelajar tidak terjamin dan masalah teknikal yang tidak terbendung. Namun, kami di pihak kerajaan bersetuju untuk menggantikan peperiksaan atas talian dengan menggunakan kaedah kerja kursus secara holistik.
Matlamat perdebatan kita pada hari ini untuk mengekalkan kualiti penilaian pendidikan pelajar dengan menyediakan alternatif lain iaitu kerja kursus secara 100%. Melihatkan kepada kekangan-kekangan yang berlaku semasa peperiksaan atas talian bagi pelajar universiti. Selesai pembukaan konsep, saya teruskan dengan hujah yang pertama. Hujah yang pertama di pihak kerajaan ialah ketelusan pelajar tidak terjamin. Antara sebab utama peperiksaan atas talian perlu dimasukkan adalah kerana ketelusan pelajar itu sendiri. Seperti mana yang kita tahu, setiap pelajar sudah pasti ingin mencapai keputusan yang cemerlang dalam setiap peperiksaan. Oleh itu, mereka lebih cenderung untuk menggunakan cara yang lebih mudah untuk mendapatkan jawapan. Contohnya seperti melihat nota semasa menjawab peperiksaan, meminta jawapan daripada kawan, mencari jawapan di laman sawang dan sebagainya. Menurut kajian yang dilakukan oleh Kurikulum dan Pengajian Asia Pasifik, kurasa keseluruhan pelajar tidak telus semasa peperiksaan pada tahun 2014 ialah sebanyak 55%, manakala pada tahun 2015 sebanyak 63%. Lihatlah yang berhormat, peperiksaan secara fizikal yang dipantau pun peratusnya melebihi separuh, apatah lagi ketika atas talian, tidak dipantau oleh sesiapa. Jadi ini membuktikan ketidaktelusan pelajar itu dalam menjawab peperiksaan. Jadi kami di pihak kerajaan ingin mencadangkan penyelesaian baharu iaitu dengan melakukan penilaian menggunakan kaedah kerja khusus 100% bagi menggantikan peperiksaan atas talian. Dengan menggunakan kaedah kerja khusus ini, tanpa kita sedar, ia membuka lebih banyak medium untuk penilai itu menilai kefahaman pelajarnya. Antaranya menggunakan platform penilaian formatif yang dilakukan secara dalam talian dengan menggunakan pelbagai aplikasi yang sedia ada seperti Kahoot, Quizizz, Google Form dan juga Learning Management System dengan izin Tuan Ketua yang dibangunkan oleh institusi masing-masing. Ia dapat dilakukan dengan pantas, proses permakahan juga adalah secara automatik dan maklum balas masa nyata dapat diberikan kepada pelajar. Selain itu, melalui kerja kursus ini, pelajar akan diberikan tugasan secara individu ataupun berkumpulan, bergantung kepada pensyarah itu sendiri. Jadi, tidak wujudlah permasalahan ketidaktelusan dengan cara ini. Kesimpulannya, dengan hujah pertama ini, hanya akan mengurangkan kualiti penilaian pendidikan sekaligus membuktikan usul perdebatan kita pada hari ini perlu diterima sebelat suara oleh seisi Dewan. Sebelum saya izinkan semua mencadang, ada celahan? Saya kira tak ada. Sekian daripada saya. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Saudari Nur Sheila Syafiqah. Saya kini menjemput Yang Berhormat Ketua Pembangkang, Saudari Ilya Fazwani untuk menyampaikan ucapan substantif beliau. Dipersilakan. Soalan suara 1, 2, 3. Boleh dengar? Tuan Yang di-Pertua, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya ucapkan kepada para hakim yang menjadi tunggak keadilan, penjaga masa yang setia dengan masanya, rakan-rakan pihak pembangkang yang banyak membantu, barisan pencadang yang amat saya geruni seterusnya. Hadirin hadirat sidang Parlimen sekalian, Tuan Yang di-Pertua memegang mandat selaku Ketua Pembangkang pada hari ini, saya tetap berdiri teguh bersama rakan-rakan pembangkang bagi membangkang gagasan usul memansuhkan peperiksaan atas talian bagi pelajar universiti. Sebelum hujah saya utarakan, molek kiranya jika saya mulakan dengan bidasan terhadap hujah pencadang. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Sheila Syafiqah sebentar tadi telah mengemukakan hujah dengan petah bicaranya bahawa pemansuhan peperiksaan atas talian adalah tidak wajar kerana ketelusan pelajar dapat diragui dan juga ketelusan pelajar tidak terjamin. Bidasan saya buat hujah lemah ini senang sahaja. Sekiranya mekanisme yang dicadangkan oleh mereka adalah kerja khusus, ketelusan pelajar juga dapat diragui kerana terdapat pelajar yang menggunakan aplikasi seperti Quillbot contohnya yang meringkaskan teks daripada jurnal dalam kerja khusus mereka. Jadi di manakah ketelusan pelajar di situ? Perintah kawalan pergerakan PKP yang dilaksanakan
ditolak sejak 20 Mei 2020 untuk membendung pandemik COVID-19 telah menyebabkan institusi pendidikan tinggi terpaksa ditutup dan seterusnya beralih kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran mahasiswa dan mahasiswi di universiti dari bersemuka kepada atas talian. Ini termasuklah kaedah mengambil peperiksaan. Sekiranya dahulu mereka mengambil peperiksaan atas kertas dan bersemuka, kini mereka perlu mengambil peperiksaan secara atas talian. Kami di meja perwakilan pembangkang pada hari ini membangkang gagasan usul memansuhkan peperiksaan atas talian bagi pelajar universiti kerana kami berpendapat tiada hal yang mustahak untuk melakukan pemansuhan tersebut. Wakil Dewan sekalian, meniti hujah saya yang pertama, saya membuka kata kunci yang berbunyi peperiksaan atas talian bagi pelajar universiti mempunyai sistem keselamatan yang lebih kukuh. Hal ini kerana peperiksaan atas talian dapat mengelakkan berlakunya ketirisan soalan seperti yang berlaku pada peperiksaan secara bersemuka yang diduduki oleh pelajar universiti. Umum kita ketahui bahawa sekukuh mana sistem peperiksaan secara bersemuka, pasti akan berlaku ketirisan soalan peperiksaan dari segi hebahan mulut ke mulut ataupun hebahan melalui text message oleh pelajar yang tidak bertanggungjawab. Namun begitu, pada zaman ini, kebocoran soalan peperiksaan atas talian jarang kita dengar diperkatakan oleh netizen-netizen di sosial media dengan izin yang dibetul atau mana-mana artikel online dengan izin yang dibetul, meskipun yang kita lakukan di rumah sepanjang masa adalah bersama telefon bimbit sedang Dewan sekalian. Melalui kajian yang dijalankan oleh Muhammad Nazri Kamal PhD dari Advanced Informatics School, Universiti Teknologi Malaysia, kajian literasi kaedah pengujian atas talian yang dijalankan menunjukkan bahawa sistem keselamatan peperiksaan atas talian lebih kukuh apabila pensyarah mengenakan kata laluan buat calon-calon untuk menjawab soalan peperiksaan atas talian. Tambahan pula, kata laluan biasanya diberi beberapa minit sebelum bermula peperiksaan. Ini jelas menunjukkan bahawa tidak mudah untuk berlaku ketirisan soalan-soalan peperiksaan seperti yang berlaku pada peperiksaan secara atas kertas dan Dewan sekalian. Berapikah pihak kerajaan di seberang sana? Nanti dulu. Seterusnya, setiap set soalan yang diterima oleh calon-calon tidak sama menyebabkan susunan kombinasi soalan yang berbeza bagi setiap calon. Mereka tidak dapat berbincang mengenai jawapan kepada soalan sesama mereka kerana masing-masing menjawab soalan dengan turutan yang berbeza. Sebagai contoh, Universiti Utara Malaysia melaksanakan kuis melalui laman portal rasmi pelajar mereka dengan menggunakan mod soalan berbeza buat urutan buat setiap pelajar. Sungguh pun YB di meja seberang sana ingin mengatakan bahawa mungkin mereka boleh membuat carian di internet. Tidakkah Yang Amat Berhormat tahu bahawa terdapat aplikasi yang boleh mengesan pelajar yang meniru dalam peperiksaan atas talian? Saya mohon Yang Amat Berhormat lebih cakna. Ini kontra dengan kaedah mengesan pelajar yang meniru menggunakan pengawas peperiksaan kerana pengawas peperiksaan juga manusia. Mereka mungkin terlepas pandang dan dengan pelajar yang meniru. Nyatalah di sini bahawa sistem keselamatan peperiksaan atas talian lebih kukuh. Bahkan sistem keselamatan peperiksaan ini juga membuktikan kemajuan teknologi dari segi pendidikan dalam mendepani arus teknologi 4.0 dan dalam mendepani norma baru. Justru tidak ada keraguan lagi bahawa peperiksaan atas talian tidak wajar dimansuhkan. Saya bertanya sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat, apa gunanya peperiksaan atas talian dimansuhkan buat pelajar universiti? Sekiranya sistem keselamatan peperiksaan atas talian sangat kukuh seperti yang saya buktikan. Sekian, mohon untuk terus membangkang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang Saudari Ilya Fazwani. Seterusnya, Dewan menjemput Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Saudara Muhammad Hafiz bin Roslan untuk menyampaikan ucapan substantif beliau. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang di-Pertuan Dewan, yang saya hormati rakan-rakan pihak kerajaan, pihak pembangkang serta seluruh warga Dewan pada hari ini. Assalamualaikum dan salam pendapatan. Usul pada hari ini berbunyi peperiksaan atas talian bagi pelajar universiti akan dimansuhkan. Jadi, selaku Timbalan Perdana Menteri, saya ingin mengulangi pendirian pihak kerajaan bahawa usul ini perlu disokong kerana kami yakin dan percaya bahawa pemansuhan peperiksaan atas talian bagi pelajar universiti wajar dilaksanakan. Hadirin sekalian, izinkan saya memulakan dengan membidas pihak pembangkang terlebih dahulu. Seketika tadi, Ketua Pembangkang ada mengatakan bahawa para pelajar boleh menggunakan Quillbot untuk mencari jawapan, sedangkan pihak guru lebih bijak daripada pelajar kan, di mana mereka akan menggunakan aplikasi seperti Trinity untuk mencari plagiarism dengan izin Tuan. Tambahan juga, Ketua Pembangkang juga ada mengatakan bahawa guru akan berikan password pada sebelum waktunya peperiksaan. Benda ini
password itu akan diberikan sebelum peperiksaan. Tapi pada waktu peperiksaan, pelajar boleh menggunakan aplikasi lain seperti WhatsApp untuk berkongsi jawapan. Dan ini akan membuatkan pelajar lebih mudah untuk berkongsi jawapan dalam WhatsApp itu untuk menyebarkan jawapan dan dia boleh berlakunya banyaknya penipuan. Oleh itu, kami menilai ketulusan para pelajar. Okey. Setakat itu sahaja birasan saya terhadap perbankan. Sekarang saya akan beralih kepada hujah kedua pihak kerajaan. Masalah teknikal yang tidak terbentang. Mahu atau tidak, di waktu seluruh negara diancam oleh wabak COVID-19, banyak perubahan telah dilakukan. Misalnya perubahan dalam sistem pendidikan di mana pembelajaran yang lazimnya dilakukan secara bersemuka telah diubah kepada pembelajaran atas talian. Walau bagaimanapun, yang menjadi permasalahan di sini, kami pihak kerajaan mendapati bahawa peperiksaan tidak sesuai dilakukan secara atas talian dan ia perlu dimansuhkan. Hal ini kerana masalah teknikal seperti aplikasi lag dengan izin yang dipertua dan sistem down dengan izin yang dipertua apabila terlalu ramai pelajar mengakses portal dalam satu masa yang sama. Masalah teknikal seperti ini menyebabkan para pelajar kesuntukan masa ditambah pula dengan proses penghantaran jawapan yang rumit. Lanjutannya, dengan proses yang rumit juga akan membuatkan para pelajar berasa bimbang dan ia akan membuatkan para pelajar berasa menjejaskan persembahan pelajar ketika menjawab peperiksaan. Oleh itu, secara tidak langsung, proses yang rumit itu turut menyebabkan para pelajar kesusahan masa untuk menyimak jawapan dan akan berlakunya kecuaian tanpa disengajakan. Hal ini, Pencerahan yang berhormat. dipersilakan. Yang berhormat mengatakan bahawa peperiksaan atas talian mempunyai pelbagai masalah teknikal untuk menghantar. Jadi bagaimana pula sekiranya dilakukan secara fizikal? Tidakkah ada masalah terlambat hantar dan sebagainya? Jika kita lakukan secara fizikal, sekurang-kurangnya guru ada berada di situ berbanding jika secara atas talian jika ia dikontrol oleh sistem. Jadi apabila sistem itu telah tutup, mulalah murid-murid akan mula WhatsApp guru secara personal, minta dan sebagainya, minta simpati daripada guru dan sebagainya. Okey, berbalik kepada hujah saya. Sambung pada hujah saya. Hal ini kerana mereka tergopoh gapar menjawab soalan dan bimbang tidak dapat menghantar jawapan tepat pada waktu yang diberikan. Tambah pula, kelajuan berangkai internet yang berbeza-beza mengikut kawasan membuatkan para pelajar terpaksa mencari alternatif lain yang lebih merumitkan seperti dari akhbar digital berita harian, seorang pelajar dari daripada Universiti Malaysia Sabah telah pergi ke hutan untuk menjawab soalan peperiksaan semata-mata untuk mendapatkan rangkaian internet yang optimum. Maka, satu cara seperti pemberian markah 100% kepada kerja khusus kepada pelajar seperti mana yang dikemukakan oleh Perdana Menteri sebentar tadi patut disokong. Dengan itu, jelaslah menerusi hujah kedua ini, saya telah menceritakan dengan jelas bahawa para pelajar memang mengalami masalah kini dan tidak dapat dinafikan bahawa peperiksaan atas talian amatlah perlu dimansuhkan. Maka dengan hujah yang dikemukakan, saya ingin menegaskan bahawa pemansuhan peperiksaan atas talian bagi pelajar universiti harus disokong. Mohon untuk terus menyokong. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Saudara Muhammad Hafiz. Selanjutnya, Dewan menjemput Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang, Saudari Chow Po Ching untuk menyampaikan ucapan substantif beliau. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, Kabinet Kerajaan, rakan-rakan pembangkang dan seterusnya ahli-ahli yang berhormat sekalian. Salam sejahtera dan salam berdebatan saya ucapkan. Sebagai aku tim bangkang, 100% untuk menyokong hujah Ketua Pembangkang saya. Seterusnya, akan saya melakukan beberapa gerakan kerja dalam Dewan Yang Mulia ini. Yang pertama, akan saya membidas segala-gala hujah pembawa aneh-aneh yang dibuat oleh pihak kerajaan. Seterusnya, akan saya membentangkan hujah seterusnya di Dewan ini. Jadi, yang pertama, menurut apa yang berhormat mengatakan bahawa beliau ingin memansuhkan peperiksaan atas talian dengan menggantikan sebagai kerja khusus secara 100%. Persoalan saya, adakah anda memastikan bahawa jika mereka menjalankan kerja khusus, maka kualiti ketelusan akan mencapai dengan sepenuhnya? Jawapannya tidak. Kenapa? Sebab terdapat juga sebilangan pelajar yang melakukan chip lock ataupun pensyarah-pensyarah yang membocorkan soalan kepada
anak muridnya dan juga memberi bantuan yang tidak sepatutnya seperti mengubah markah yang sepatutnya kepada grade yang lebih baik. Seterusnya untuk Timbalan Perdana Menteri. Beliau mengatakan bahawa masalah teknikal yang tidak tertentu seterusnya menyebabkan pelajar menjawab pemeriksaan atas talian telah mengalami kegelisahan. Jadi, adakah anda memastikan bahawa pelajar tersebut stres disebabkan faktor pemeriksaan atas talian semata-mata tanpa bercampur dengan faktor lain seperti pergaduhan antara rakan sebaya pada hari sebelumnya ataupun masalah keluarga? Selain itu, tahukah anda bahawa kerajaan telah menawarkan pelbagai plan ataupun offer yang menawarkan gadget ataupun laptop kepada golongan B40 dan M40. Sepatutnya perkara ini tidak menjadi masalah untuk memansuhkan pemeriksaan atas talian. Baiklah, kembali kepada hujah saya pada hari ini. Hujah saya pada hari ini ialah pemeriksaan tidak patut dimansuhkan kerana ia merupakan satu pembaharuan pada era globalisasi kepada pelajar universiti. Mengapa saya berkata begitu? Hal ini kerana sistem pemeriksaan atas talian telah tercetus daripada pengajaran dan pembelajaran secara talian untuk membendung COVID-19 yang melanda. Jadi perkara ini menunjukkan bahawa sistem pemeriksaan atas talian lebih cekap bagi pelajar universiti berbanding dengan sistem pemeriksaan secara fizikal kerana pelajar universiti telah bisa menggunakan komputer riba untuk menyiapkan tugasan-tugasan yang diberi oleh pensyarah. Jadi mereka telah mempunyai banyak ilmu pengetahuan tentang teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi, hal ini akan memudahkan pelajar universiti untuk menjawab pemeriksaan atas talian kerana terdapat banyak kemudahan berbanding dengan pemeriksaan secara fizikal yang menggunakan kertas. Selain itu, ia juga akses kepada pelajar universiti yang mempunyai kelainan upaya untuk mengatasi kecacatan. Menurut laman website yang bernama testprereview.com, pelajar buta boleh menggunakan papan kekunci braille dan teks boleh dibuat dengan lebih besar bagi mereka yang mengalami kesukaran untuk membaca huruf yang kecil. Jadi, mereka yang juga boleh memasang perisian yang membolehkan pelajar mendengar soalan dan arahan melalui pembesar suara jika mereka tidak dapat melihat skrin. Selain itu, terdapat juga pelajar yang tidak boleh menggunakan papan kekunci tradisional, boleh menggunakan peralatan periferi yang membolehkan mereka menulis karya mereka dengan cara mereka sendiri sama ada menggunakan tertikus, penguatkuasa atau sistem pengenalan suara. Jadi, sebagai penegasan, pemeriksaan atas talian tidak patut dimansuhkan, malah ia harus dipertingkatkan kerana terdapat kemajuan tingkat teknologi pada masa kini. Apa salahnya jika kita berusaha untuk menambahbaikkan kekangan yang dihadapi dalam pemeriksaan atas talian daripada kita memansuhkannya? Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang, Saudari Chow Po Ching. Warga Dewan yang bersidang, perdebatan pada sesi ini akan dihangatkan lagi dengan sesi bidasan daripada kedua-dua belah pihak. Dewan menjemput Yang Berhormat Menteri Pertahanan, Saudari Nurul Syamim binti Imran untuk menyampaikan ucapan substantif beliau. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Speaker Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan perwakilan kerajaan, barisan kontradiksi yang kelihatan goyah seberang sana. Seterusnya, sidang Dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat bersidang kesemuanya. Tuan Yang Dipertua, selaku diberi mandat sebagai Yang Berhormat Menteri ketiga pada hari ini, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih dan salam perhargaan kepada barisan pembangkang kerana yang pertama, barisan Yang Berhormat pihak pembangkang telah gagal membidas isi serta definisi konsep sebenar serta gagal menjawab izin laluan kata yang telah kami berikan.
Yang kedua, Barisan Yang Berhormat hanya membidas contoh-contoh serta tidak pula membidas kata kunci yang diberi oleh pihak kerajaan. Yang ketiga, ternyata Yang Berhormat Barisan Pembangkang hanya menyatakan hujah berdasarkan pandangan sendiri tanpa bukti kualitatif maupun kuantitatif serta hanya menyatakan hujah berdasarkan bukti-bukti yang bersifat terpencil. Tuan Yang di-Pertua serta sidang Dewan sekalian, berkat keamanan dan keharmonian di bawah kepimpinan kerajaan pada hari ini, maka Dewan kembali bersidang untuk membahaskan satu isu yang saya kira amat penting, iaitu di bawah gagasan usul yang berbunyi Dewan ini akan memasukkan peperiksaan atas talian bagi pelajar universiti. Namun begitu Tuan Yang di-Pertua, sebelum menegakkan hujah-hujah yang kukuh daripada pihak kerajaan, pertama sekali saya ingin mematahkan hujah-hujah dangkal yang dibawa di meja pembangkang. Tuan Yang di-Pertua, terlebih dahulu saya akan membakar hujah-hujah rapor yang telah dibawa oleh Ketua Pembangkang. Beliau mengatakan ketulusan pelajar dapat diragui jika berlakunya kerja khusus. Anda kata pelajar itu meniru dengan cara salin tanpa daripada laman sesawang atau daripada pelajar lain. Tidak perlu risau, kita pada zaman teknologi yang canggih ini sudah ada sistem untuk mengesan plagiat seperti Turnitin. Buktinya, berdasarkan maklum balas laman sesawang Turnitin, laman sesawang ini telah digunakan oleh 34 juta pelajar dan 15,000 institusi di seluruh dunia termasuk 80 daripada 100 universiti terbaik di dunia. Ini menunjukkan bahawa laman sesawang ini boleh dipercayai. Jadi, masalah plagiat, meniru ini dapat diatasi sekaligus mengelakkan berlakunya ketidaktelusan. Oleh yang demikian, sudah terang lagi bersuluh yang dengan keadaan kerja khusus adalah lebih baik daripada peperiksaan atas talian. Seterusnya, Ketua Pembangkang telah mengatakan sistem keselamatan lebih ketat jika kita menilai pendidikan pelajar menggunakan peperiksaan atas talian. Dikatakan bahawasanya kebocoran soalan jarang dijumpa ketika jawab peperiksaan atas talian. Namun begitu diberi dengan situasi sekarang, generasi kita semakin celik IT. Hujah dangkal yang diberi oleh Ketua Pembangkang masih lagi tidak dapat membuktikan bahawasanya soalan bocor tak dapat berlaku. Pelajar kini terbuka dengan aplikasi-aplikasi yang mampu menggodam keseluruhan sistem tanpa dikesan. Pelajar terdedah tentang pangkalan data encrypted security dengan izin Yang di-Pertua. Maka masih lagi gagal, Ketua Pembangkang masih lagi gagal untuk membuktikan bahawasanya ketelusan pelajar tidak dapat diragui dengan adanya peperiksaan atas talian. Dengan ini saya ingin meneruskan. Minta maaf Yang Berhormat, suara tidak dengar. Baru lagi ke? Okay, tak apa. Minta maaf ya atas kesilapan tadi. Baiklah, kini Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mengukuhkan kes kami di meja kerajaan dengan membuktikan bahawasanya kami pada hari ini berdiri di barisan kerajaan, tidak bercakap di atas angin seperti pihak pembangkang di seberang sana, Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua, sebentar tadi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawasanya ketulusan pelajar tidak terjamin jika adanya peperiksaan atas talian. Saya menyokong 100% dengan apa yang dikatakan itu kerana mana-mana pelajar akan cenderung untuk menggunakan cara yang lebih mudah untuk mendapatkan jawapan. Ini menunjukkan ketidakrelevanan pelajar mengambil periksa atas talian. Kami mengesyorkan agar adanya sistem peperiksaan atas talian itu dimasukkan. Seterusnya, sistem pendidikan atas talian tidak dapat mengelak daripada berlakunya masalah teknikal. Pelajar cenderung untuk cuai, pelajar cenderung untuk kesuntukan masa dan masih juga memberi kesan terhadap kualiti penilaian pelajar tersebut. Maka sudah terang lagi bersuluh, kami ingin mengusulkan bahawasanya Dewan ini percaya bahawasanya peperiksaan atas talian perlu dimasukkan bagi pelajar universiti agar kualiti penilaian pendidikan mereka dapat terjamin. Sebelum kaki mengundur langkah, sebelum lidah berhenti berkata-kata, maka saya tegakkan kembali usul kami di pihak kerajaan bahawasanya Dewan ini percaya peperiksaan atas talian perlulah dimasukkan bagi pelajar universiti. Maka wajarlah Tuan Yang di-Pertua agar Dewan menerima usul yang kami bawa dengan sebulat suara. Mohon untuk terus mencadang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pertahanan, Saudari Nurul Syamim. Seterusnya, Dewan menjemput Yang Berhormat Pembangkang Pertama, Saudara Muhammad Aiman untuk menyampaikan bidasan beliau. Cubaan 1, 2, 3. Boleh dengar? Terima kasih Tuan Speaker Dewan. Yang dihormati Tuan Yang di-Pertua, Delegasi Perwakilan Kerajaan yang kelihatan terkedu di seberang sana, rakan-rakan barisan pembangkang, seterusnya sidang Dewan sekalian. Selamat bersidang kesemuanya.
Tuan Yang di-Pertua, selaku diberi mandat sebagai pembangkang pertama pada hari ini, saya ingin membidas beberapa hujah-hujah rapuh yang telah dikemukakan oleh pihak kerajaan berkaitan usul hari ini yang katanya peperiksaan atas talian perlu dimansuhkan bagi pelajar universiti. Yang pertama, barisan yang berhormat pihak kerajaan telah gagal untuk membidas isi serta definisi konteks sebenar usul kita pada hari ini. Seterusnya, mereka tidak mengatakan apakah hal yang mustahak untuk memansuhkan peperiksaan atas talian ini. Terusnya, mekanisme yang dicadangkan juga tidak efektif, Tuan Yang di-Pertua. Selain itu juga, mereka juga hanya menyatakan hujah-hujah mereka berdasarkan pandangan mereka sendiri tanpa bukti-bukti yang kukuh. Jadi di sini Tuan Yang di-Pertua, saya bangkit dengan mengumpulkan hujah yang saya rasa cukup rapuh yang dikemukakan oleh Perdana Menteri sebentar tadi yang katanya sekiranya peperiksaan atas talian ini akan dapat memberikan kekangan kepada para pelajar. Tuan Yang di-Pertua, tidakkah dia tahu menerusi artikel berita harian yang dikeluarkan pada 1 Februari 2021, seorang pelajar Universiti Malaysia Sabah, Viviana Mukibin, telah menggemparkan seisi Malaysia dengan memanjat pokok untuk menjawab peperiksaan atas talian. Tetapi pihak yang berkepentingan telah mengambil cakna hal ini dengan cara memberikan bantuan yang banyak. Contohnya laptop yang telah dilakukan oleh Menteri Besar Johor. Seterusnya, ada juga telkom-telkom yang memberikan data-data yang free dengan izin Tuan Yang di-Pertua seperti Yes, Maxis, Digi, iaitu yang diberi nama jaringan perhati. Jadi di sini di manakah Silakan. betul? Silakan. Tuan Yang di-Pertua, Tuan Yang di-Pertua katakan pihak kerajaan telah memberikan inisiatif kepada pelajar, memberikan laptop, memberikan bekalan data internet. Tuan Yang di-Pertua, kami katakan tentang masalah teknikal. Masalah teknikal seperti sistem down dengan izin Tuan Yang di-Pertua tidak dapat diatasi dengan kesekiranya walaupun internet itu laju Yang Berhormat, sekalipun tidak dapat atasi. Itu teruskan adalah yang hujah saya. teknikal. Silakan Yang Berhormat mengatakan bahawa masalah teknikal. Sabar Yang Berhormat. Sebentar lagi saya akan ke hujah masalah teknikal pula Yang Berhormat. Baiklah, saya teruskan dengan bidasan saya. Yang Berhormat Perdana Menteri mengatakan menggunakan kerja khusus. Tidakkah Yang Berhormat tahu bahawa kerja khusus ini tidak dapat diketahui ketelusannya? Kenapa? Kerana sekiranya kerja khusus dilakukan, tidakkah ketelusan itu juga dapat diragui Yang Amat Berhormat? Ketelusan itu sangat subjektif Yang Amat Berhormat. Sekiranya ketelusan itu bergantung kepada faktor individu itu sendiri. Yang Berhormat mencadangkan kerja khusus dan mengharapkan bahawa kerja khusus ini 100% tiada ketelusan. Saya membangkang hujah ini Yang Amat Berhormat. Dan juga data yang menunjukkan selama 13 orang pelajar pusat satu pengurusan mendapat 4 flat pada tahun lepas. Mereka menjalani ujian peperiksaan atas talian. Jadi adakah Yang Amat Berhormat mahu menuduh mereka meniru secara atas talian? Saya tanyakan itu kepada Yang Amat Berhormat. Seterusnya, bangkit pula timbalan Perdana Menteri yang mengatakan bahawa masalah teknikal. Ini yang baru mahu saya cakapkan kepada Yang Amat Berhormat. Sebentar tadi mereka mengatakan ada masalah untuk mengakses portal dan sebagainya. Yang Amat Berhormat, itu sememangnya akan berlaku dalam kehidupan kita Yang Amat Berhormat. Masalah itu memang tidak akan dapat dibendung. Adakah Yang Amat Berhormat mampu untuk membendung perkara itu? Sekiranya Yang Amat Berhormat melayari laman internet juga dengan izin Tuan Yang Tua? Tidak. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Seterusnya, ada juga mengatakan tentang penggodam Yang Amat Berhormat. Mengapa pelajar ingin mengupah penggodam untuk mencuri soalan peperiksaan Yang Amat Berhormat? Jawab soalan saya. Seterusnya saya mengumpulkan hujah Ketua Pembangkang sebentar tadi yang mengatakan peperiksaan atas talian mewujudkan sistem keselamatan yang sempurna. Yang Amat Berhormat, Ketua Pembangkang ada membuat perbandingan antara peperiksaan fizikal dan atas talian. Jadi kalau bersemuka, ada berkemungkinan risiko peniruan kebocoran saat itu lebih besar. Dan jika sekiranya berlaku atas talian, hal itu jarang berlaku. Adakah bukti yang menunjukkan peperiksaan atas talian itu mempunyai peniruan yang tinggi? Sekiranya Yang Amat Berhormat menyatakan data pada tahun 2014, itu sudah cukup lama Yang Amat Berhormat. Selain itu juga, kita juga telah mempunyai sistem-sistem yang telah diperbaiki pulih dan diperketatkan Yang Amat Berhormat. Contohnya seperti kita ada Quilgo yang dapat mendetek peniruan. Seterusnya saya beralih kepada hujah timbalan Ketua Pembangkang di mana suatu keperluan pada era globalisasi peperiksaan atas talian ini. Menerusi artikel Ekstrawani 9 April 2020, peperiksaan talian memangnya mampu memberi pelbagai manfaat dan ilmu kepada pelajar universiti. Kita akan dapat melahirkan pelajar cerdik IT. Melainkan ini kepada pelajar universiti, bukan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Pembangkang pertama, Saudara Muhammad Aiman atas pembidasan itu tadi.
Ahli-ahli yang berhormat, dengan berakhirnya ucapan daripada Yang Berhormat Pembangkang pertama, maka berakhirlah sesi ucapan substantif. Dewan kini ditangguhkan selama 1 minit untuk persediaan bagi sesi penggulungan. Warga Dewan yang bersidang, perdebatan kini diteruskan dengan sesi penggulungan. Diingatkan bahawa tiada izin laluan diberikan dalam sesi ini. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput wakil daripada pihak pembangkang untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan. Tuan suara, boleh dengar? Jelas? Salam terima kasih sekali lagi Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan pembangkang, barisan pencarian yang saya geruni, seterusnya ahli-ahli Dewan yang dihormati. Bertemu sekali lagi kita di arena penggulungan. Tuan Yang Dipertua dan ahli-ahli Dewan. Usul pada hari ini berbunyi Dewan ini akan memasukkan peperiksaan atas talian bagi pelajar universiti. Timbang tara pada hari ini menyaksikan dari awal perdebatan, pihak kerajaan melakukan banyak kesilapan baik dari segi secara individu atau pasukan. Tambahan pula, mereka turut gagal memberikan definisi dan konsep yang mantap dengan sumber yang kukuh untuk menyokong usul kita pada hari ini. Untuk menyokong usul kita pada hari ini, pihak kerajaan telah memberikan 2 hujah, iaitu ketulusan pelajar tidak terjamin sekiranya mereka mengambil peperiksaan secara atas talian. Namun begitu, kami telah membidas dengan mengatakan bahawa ketulusan pelajar sewaktu melaksanakan kerja kursus juga boleh diragui. Jadi apakah yang ingin mereka sampaikan sebenarnya? Sidang Dewan sekalian, hujah rapor pihak kerajaan seterusnya, masalah teknikal yang mungkin berlaku seperti masalah untuk mengakses portal dan soalan peperiksaan online tersebut berpotensi digodam. Sedangkan mereka lupa bahawa portal yang mengalami masalah sering dibaiki dari semasa ke semasa, dan juga mereka gagal menyertakan bukti bahawa terdapat isu yang timbul di dada akhbar mengenai soalan peperiksaan yang digodam. Seterusnya, timbalan pada hari ini menyaksikan bahawa pihak kerajaan, Tuan Yang Dipertua, akhirnya kedua-dua hujah pihak kerajaan dapat saya simpulkan sebagai tidak relevan dengan premis mereka untuk menyokong usul. Sidang Dewan sekalian, dari awal perdebatan, kami selaku pembangkang yang berwibawa telah membuat kajian dan penyelidikan terperinci terhadap usul pada hari ini. Selain itu, saya selaku ketua pembangkang telah mengemukakan hujah konkret bahawa peperiksaan atas talian mempunyai sistem keselamatan peperiksaan yang lebih kukuh berbanding sistem keselamatan peperiksaan yang lebih kukuh. Kami telah menerima bidasan lemah dari pihak kerajaan yang mengatakan bahawa terdapat masalah teknikal yang mungkin berlaku seperti berkemungkinan digodam. Namun begitu, ini kami tegaskan sekali lagi bahawa terdapat aplikasi sistem security yang dapat mengelakkan hal tersebut berlaku seperti yang dikatakan oleh Menteri Ketiga. Seterusnya, hujah kami bahawa peperiksaan atas talian sebagai keperluan dalam era globalisasi telah gagal dibidas dengan baik oleh Timbalan Perdana Menteri. Nampaknya kerajaan kita pada hari ini tidak membuat persediaan yang cukup sebelum membentangkan usul. Hujah-hujah yang dibentangkan umpama menanam tebu di tepi bibir sahaja. Janganlah ahli-ahli yang berhormat terpedaya dengan janji manis tapi palsu yang dilemparkan oleh pihak kerajaan dalam usaha mengaburi pemikiran ahli dewan untuk menerima usul. Marilah bersama-sama pihak pembangkang untuk menolak usul pada hari ini, iaitu pemansuhan peperiksaan atas talian bagi pelajar universiti dengan sebulat suara tanpa kompromi. Sekian, mohon usul ditolak. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang Saudari Ilia Fazwani atas ucapan penggulungan sebentar tadi.
Seterusnya, saya menjemput wakil daripada pihak kerajaan untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan. Ah, Ada masalah teknikal ke apa ke? Siapa patut gulung kerajaan? Perdana Menteri. Minta maaf, boleh ikutnya. ke? Oh, okay, dah boleh. Macam mana? Okay. Alright, Alah, proceed. dia jadi balik sekejap. Dia laptop yang lag bukan internet. Okay, kalau 2 minit tak settle juga, pakai device lain ni? Atau cari pengganti ke macam mana ke? Terima kasih. Cuba dengar tak? Okey dah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ketua Dewan, rakan-rakan Kabinet Kerajaan, pihak pembangkang, seterusnya ahli Dewan yang dihormati sekalian. Bertemu sekali lagi kita di arena pergulungan. Tuan Ketua Dewan, usul pada hari ini berbunyi, Dewan ini akan memasukkan peperiksaan atas talian. Kami di pihak kerajaan telah memberikan definisi konsep usul yang amat mudah dipahami. Namun yang telah menjadi prinsip pembangkang cuba untuk menangguk di air keruh, perkara yang mudah dan baik telah dipisahkan. Ketua pembangkang pada hari ini tidak cuba pun untuk meminda definisi di pihak kerajaan dan terus membidas hujah di pihak kerajaan. Nampaknya seperti definisi dan konsep di pihak kerajaan telah kukuh dan mereka gagal memberikan rasional terhadap pindaan definisi tersebut. Pihak pembangkang untuk menolak usul pada hari ini, pihak pembangkang telah memberikan dua hujah iaitu sistem keselamatan yang kukuh dan peningkatan teknologi. Namun Tuan Ketua, ketiga-tiga hujah tersebut tidak dapat pihak saya dapat simpulkan bahawa pihak pembangkang tidak dapat menunjukkan bahawa usul pada hari ini perlu peperiksaan atas talian perlu dimasukkan. Mereka gagal menunjukkan bahawasanya kami di pihak kerajaan pada hari ini salah. Pegangan kami pada hari ini tidak kukuh. Mereka tidak membuktikan dengan fakta-fakta yang benar dan mereka juga bercanggah dengan pihak kerajaan pada hari ini. Sedangkan kami di pihak kerajaan telah memberikan definisi yang amat mantap dan mudah untuk dipahami. Oleh itu, untuk menyokong usul pada hari ini, kami telah meletakkan satu premis yang kukuh iaitu melihatkan kepada kekangan-kekangan yang berlaku semasa peperiksaan atas talian bagi pelajar universiti. Rasionalnya ialah untuk mengekalkan kualiti penilaian pendidikan pelajar dengan menyediakan alternatif lain iaitu kerja khusus secara 100%. Bagi memantapkan lagi usul yang dibentangkan, kami telah mengemukakan dua hujah yang disokong oleh fakta dan bukti yang konkret iaitu ketulusan pelajar tidak terjamin dan masalah teknikal yang tidak terbendung. Oleh itu Tuan Yang di-Pertua Dewan tidak ada lagi keraguan yang gelap dah jadi terang yang bengkok telah lurus. Maka bersama-sama kita sebulat suara bersetuju dengan pihak kerajaan pada hari ini untuk menyokong dan menerima usul. Dewan ini akan memasukkan peperiksaan atas talian sebulat suara tanpa kompromi. Sekian, mohon usul untuk diterima.
Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Saudari Nur Sheila Syafiqah atas ucapan penggulungan sebentar tadi. Dengan berakhirnya sesi penggulungan itu tadi, maka tamatlah sesi perdebatan kita pada hari ini. Dewan kini akan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada para hakim untuk mencapai kata sepakat. Dipersilakan para hakim untuk bergerak ke breakout session yang telah disediakan mengikut sidang. Para peserta dan penonton diminta untuk tunggu di sini sehingga diberitahu kemudian.
Baiklah, hakim pun sudah kembali semula ke bilik sidang. Lantaran itu, diminta semua pendebat dan hakim kembali semula ke main lobby untuk sesi komen oleh ketua hakim dan mengumumkan keputusan. Dipersilakan hadirin meninggalkan bilik sidang.